ada dua pandangan, ada dua pendapat perbahasan para ulama alul hadis. Bila kita duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir, ni tangan kiri letak di atas lutut kiri. Kemudian yang tangan kanan atas kanan. Cara meletakkan tu ada dua. Kat sini ya, boleh ya. Saya tunjuk. Ni katalah saya duduk. Ni lutut kan. Dia boleh sama, lurus. Lengoh juga ya, duduk kerusi gantung. Gitu. Biar saya duduk betul-betul lah ya. Gitu. Ini lutut. Sama. Menghadap telunjuk. Yang ni mesti di sini. Ini ada satu pandangan sahaja. Lurus. Yang ni yang pertama lurus, yang kedua bergenggam. Yang belah kiri ni dia ada dua. Ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, dia lurus jari ni ke lutut. Dia tak boleh digenggam begitu. Jarinya mengarah kepada kiblat. Lurus, yang kedua menggenggam. Tidak boleh juga begini atau begini. Ya, boleh begini ya. Dalam hal yang seumpama ini tidak ada perbezaan solat lelaki dan perempuan. Ya, perempuan pun sama. Lurus, pandangan yang pertama, pandangan yang kedua boleh begini. Tapi tak boleh digenggam, tak boleh begini. Yang belah kanan ni dia mesti lurus, dia tak ada terlebih. Dan bila kita lihat perbahasan para ulama merujuk pada hadis dalam kepalang duduk ya. Pertama Imam Asy-Syafi'i, nanti kita baca satu kitab lagi, kitab Bahrul Madhi. Ya, saya baca nanti. Imam Asy-Syafi'i ketika asyhadu an la ilaha illallah, kalimat Allah, maka jari telunjuk ini dalam bahasa Arab namanya as-sababah. As-sababah. Ya, jari telunjuk asyhadu an la ilaha illallah. Ibu jari ini tetap dipertembungkan dengan wusta. Begini ya. Boleh nampak ya? Boleh fokus kamera. Pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, ibham ini di bawah sini. Dia sama muncungnya dengan jari telunjuk. Ini pandangan yang pertama dalam mazhab Syafi'i, yang kedua di bawah. Boleh ya, macam ni. Di antara dua kaifiat ni, yang di bawah ini lebih aqwa. Aqwa tu maksudnya lebih asah daripada yang di atas. Ibham ni boleh juga menunjuk. Dan kita menunjuk ni ada dua. Menunjuk ke arah kiblat, yang kedua menunjuk ke arah tempat sujud. Dia tak ada melentik begitu. Tak ada menunjuk ke atas. Jauh sekali, terangkat begini. Lurus ke hadapan, ke arah kiblat, atau tunduk sedikit ke arah tempat sujud. Boleh ibu jari ibham dipertemukan dengan wusta, boleh juga di sini. Kita cerita mazhab Syafi'i ini, mazhab Syafi'i. Kemudian, dalam mazhab Syafi'i ada dua juga. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah naik. Boleh daripada awal sampai akhir digerak-gerakkan. Digerakkan berhenti, digerak-gerakkan berhenti. Ya, digerak-gerakkan berhenti. Digerak-gerakkan berhenti. Nanti kita baca dalam kitab Bahrul Madhi. Bahrul Madhi ini kitab bermazhab Syafi'i yang disusun oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Nanti saya baca. Okey. Dalam mazhab Malik, tak apalah ya, kita bahas muqaranatul mazahib, perbandingan, perbezaan empat imam, supaya kita jangan mudah menyalahkan orang yang tak bersamaan dengan perbuatan kita. Tak apalah, kita mazhab Syafi'i. Imam Malik, saya lihat dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillah, karangan Dr. Wahbah Az-Zuhairi Almarhum. Kita tu bahasa Arab, saya baca. Kemudian dalam kitab Kitabul Fiqh Alal Mazahibil Arba'ah, karangan Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri, juga kita Arab, saya baca. Imam Malik, dia menggerakkan tahrik as-sababah, menggerakkan jari telunjuknya ni al-yamin wa shimal, tahrikan. Dia akan gerakkan ke kanan ke kiri, dia berhenti ke kanan ke kiri.
Kita yang barangkali yang bukan mazhab Malik, jangan pula mudah-mudah ni apa hal ni sembahyang di main-main jari. Kita mungkin di negara kita tak perasan pasal kita one way, kita mazhab Syafi'i majority. Tapi kalau kita berada di Mekah, berada di Madinah, saya sangat perasan. Pasal saya selalu berada di Mekah, selalu berada di Madinah. Ya. Saya sangat perasan yang bermazhab Malik, mungkin kita yang kurang faham apa hal wa Arab, nama je wa Arab. Dalam solat pun nak main-main, jari telunjuk tu dia main-main. Dalam mazhab Syafi'i batal solat. Sebenarnya tidak. Dalam mazhab Syafi'i yang batal solat tu pergerakan 3 kali berturut-turut dan secara uruf banyak. Baru batal. Kalau macam ni dalam mazhab Syafi'i, secara urufnya kan terus menerus, dia tidak batal. Pasal pergerakan itu tidak dianggap banyak, walaupun terus menerus. Yang batal dalam mazhab Syafi'i yang begini pun tidak batal sebenarnya. Faham? Ini terdapat kesilapan. Okey. Dalam mazhab Hanafi pula kalimah nafi angkat. Kalau Syafi'i itsbat asyhadu an la ilaha illallah. Yang Hanafi pula asyhadu an la ilah nafi diangkat. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilah, tidak ada Tuhan, angkat. Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah itsbat baru diangkat. Itu beza. Kalau Imam Hambali pula, dia akan menggerakkan jari telunjuk ini ketika berdoa dan ketika menyebut nama Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setiap kalimah Allah, setiap doa dia akan gerak, kemudian dia berhenti. Ya, itu dalam mazhab Hambali. Baik, saya duduk ya. Okey, kita tinggal bab tu dulu. Kita tengok ya kitab ni. Tadi saya sebut. Muhtasar Sahih At-Tirmizi. Bahrul Madhi taklif. Ta'lif ini pengarang susunan. Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari Al-Mujallidul Awal, jilid yang pertama. Kita tengok ya. Kitab ni kitab Jawi. Ya, dia ada bahasa Arab kemudian di Jawi. Baik. Bab maja fil isyarah fit tasyahud. Ini satu bab menyatakan isyarat, yakni menggerak-gerakkan telunjuk di dalam tahiyat. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula menggerak-gerakkan jari telunjuk di dalam tahiyat itu sunat jua pada mazhab Syafi'i. Ini bukan saya tokok tambahnya betul. Saya gariskan. Tapi kamera dia tak boleh zoom. Ya, kalau dia zoom dia pecah. Lagi tak nampak. Gitu. Bermula menggerak-gerakkan jari telunjuk di dalam tahiyat itu sunat jua pada mazhab Syafi'i. Artinya dalam mazhab Syafi'i dia ada dua qaul. Ya, ada dua qaul. Satu cuma asyhadu an la ilaha illallah, itu je naik. Satu lagi dia gerak-gerak berhenti, gerak-gerak berhenti. Okey. Bermula dalil atas menunjukkan tuntut gerak itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, demikian bunyinya. Diriwayatkan daripada Abdullah ibn Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW adalah ia apabila duduk ia di dalam sembahyang menghantar ia akan tangan yang kanannya atas lututnya dan mengangkat ia, yakni tiada digenggamkannya akan jarinya yang mengiringi ibu jarinya, hal keadaannya mengisyarat ia dengan jarinya itu, yakni digerak-gerakkannya pada masa mengucap tauhid. Pada mengucap tauhid ada persamaan dengan mazhab Hambali. Hambali kemudian, kerana Imam Hambali ini dilahir di Baghdad tahun 164 Hijrah. Imam Syafi'i dilahir di Gaza tahun 150 Hijrah.
Imam Syafi'i dia rehlah menuntut ilmu, dia pergi ke Baghdad, dia pergi ke Iraq, pergi ke Mekah, ya, dia merantau. Nah, begitu juga Imam Hambali. Ketika Imam Syafi'i datang ke Baghdad mengajar, Imam Hambali sempat berguru dengan Imam Syafi'i. Ya, masa Imam Syafi'i datang ke Baghdad. Fatwa Imam Syafi'i di Baghdad, fatwa-fatwanya di Baghdad, kemudian dia pergi ke Mesir, maka di fatwa baru dia telah membatalkan fatwanya di Baghdad. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i dia ada dua kaul. Satu namanya kaul qadim. Kaul qadim masa dia berada di Baghdad. Kemudian dia berhijrah ke Mesir, langsung dia menetap di Mesir, dia wafat di Mesir tahun 204 Hijrah. Ya. Masa di Mesir dibuat lagi satu kaul. Pandangannya namanya kaul jadid. Pandangan yang baru telah membatalkan kaul yang qadim. Sebab itu dia ada dua kaul Imam Syafi'i. Contoh macam bab yang menggerakkan tadi. Cuma tidak diketahui, pasal saya baca tu tidak dihuraikan secara terperinci, wallahu a'lam. Yang mana satu kaul qadim, yang mana satu kaul jadid, tidak dihuraikan. Apakah yang menggerakkan ni kaul qadim atau kaul jadid, wallahu a'lam. Pasal tidak ditemui perbahasan ulama. Tapi dalam bab-bab yang lain kita menemui, contohnya masa Imam Syafi'i berada di Baghdad. Solat Jumaat bagi Imam Syafi'i hendaklah didirikan di atas dasar berjemaah. Solat Jumaat didirikan di atas dasar berjemaah. Yang dikatakan berjemaah itu al-ithnani fama fawqahuma jamaah dalam hadis. Dua ke atas, dua lebih dianggap jamaah. Maksudnya masa Imam Syafi'i berada dekat Baghdad, fatwa dia solat Jumaat hendaklah didirikan di atas dasar berjemaah. Dua orang makmum sudah memadai, sudah boleh dilaksanakan solat Jumaat. Okey. Bila dia berhijrah ke Mesir, dia sudah membatalkan fatwa yang lama. Dia berpendapat solat Jumaat tidak sah didirikan atas dua orang makmum. Hendaklah didirikan jemaah itu hukumnya sah didirikan setelah ada 40 orang yang bermukim lagi bermustautin di situ. Kalau kurang, dia kena solat zuhur. Yang ni kita tahu sebab dihuraikan oleh para ulama. Ini qaul qadim, ini qaul jadid. Qaul jadid telah membatalkan qaul qadimnya. Maksudnya yang qadim ni kita dah tak terima pakai. Kan? Tapi yang nampak menggerakkan ni wallahu a'lam. Saya tak menemui mana satu yang qadim, mana satu yang jadid, wallahu a'lam. Karena bila kita baca kepelbagai kitab, dia tak dihuraikan. Kadang-kadang kitab ni disebut tidak digerak-gerakkan jari. Cuma illallah, cukup berhenti di situ. Tapi dalam kitab Bahrul Madhi ini disebut digerak-gerakkan. Yang ketika menyebut nama Allah. Nah, dalam permasalahan seumpama ini, jawapan, penyelesaian, resolusinya kita berlapang dada, bertasamuh, berlebih kurang. Mungkin ada sahabat kita, dia pun mazhab Syafi'i, dia gerak berhenti. Bergerak berhenti. Kawan ni, asyhadu alla. Mudah-mudahan yang ni benar, yang ni pun betul. Jangan pula kita yang gerak ni, yang dia pun tegur. Kamu ni mazhab apa ni? Kamu mazhab apa? Kawan tu pun jawab, Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i tak ada gerak-gerak, itu mazhab Hambali. Bagaimana kalau orang itu mendatangkan kitab yang sumpah ini? Maaf, saya pula nak tegur kamu. Saya gerak-gerakkan, saya mazhab Syafi'i. Tadi kamu tanya saya, mana mazhab? Saya Syafi'i. Saya buktikan kepada kamu. Bagaimana kalau datang kitab ni? Kitab Bahrul Madhi ini mazhab Syafi'i. Bukan Hanafi, bukan Malik, bukan juga Hambali. Di sini disebut menggerak-gerakkan. Ya, cuma tak dihuraikan, tak diperincikan apakah qaul jadid atau qaul qadim. Boleh faham ya? Okey, tak boleh ya, kita berhenti bab tu ni. Dan bermula tangannya yang kirinya atas lututnya yang kiri, dihamparkannya segala jarinya atasnya, yakni tiadalah digenggamkannya. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada dua riwayat daripada Abdullah bin Az-Zubair, tadi kita baca hadis, dan daripada Numair Al-Khuzai, daripada Abu Hurairah, daripada Abi Humaid Wa'il bin Hujar. Dan kata Abu Isa lagi, bermula hadis ini, hadis Ibnu Umar adalah hadis hasan lagi gharib.
Apa maksud hadis hasan lagi gharib? Hadis ni title dia, status dia hasan, boleh diterima pakai, boleh disebarkan, cumanya dia gharib. Apa maksud gharib? Ini dalam istilah ilmu hadis. Hadis ni hanya Abdullah ibn Umar, sahabat-sahabat tertentu sahaja yang meriwayatkan, yang jumpa hadis ni. Hadis ni satu je, walaupun ramai para sahabat jumpa yang hadis ni, tapi hadis ni satu je bentuknya. Kan? Itu maksudnya. Tapi dari sudut sanad dan matannya hasan, boleh beramal, boleh disebarkan. Cumanya dia gharib, agak ganjil. Kerana dalam perbahasan ulama ahlul hadis ni dia ada hasan, gharib, dan dia ada juga hasan yang aziz. Maksudnya ada 2-3 hadis yang sama meriwayatkan, namanya aziz. Kemudian ada 3 hadis lebih, 3, 4, 5 meriwayatkan perkara yang sama, namanya hadis masyhur. Ya, jadi bermaksud itu dalam perbahasan ilmu mustalahul hadis. Baik. Menggerak-gerakkan telunjuk di dalam tahiyat itu apa hukumnya? Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan bermula amal atas hadis yang telah disebutkan tadi di sisi setengah daripada ahli ilmu daripada sahabat Nabi SAW dan tabi'in, memilih mereka itu akan isyarat, yakni menggerak-gerakkan telunjuk di dalam tasyahud. Dan ialah perkataan ashab kita. Kata An-Nawawi rahimallahu ta'ala, adapun isyarat yakni menggerak-gerakkan jari telunjuk, maka iaitu sunat ia di sisi kita kerana beberapa hadis yang sahih. Ya, itu pandangan Imam An-Nawawi. Menggerak-gerakkan telunjuk dan masanya, kata An-Nawawi, telah berkata ashab kita mengisyarat yakni menggerak-gerakkan jari telunjuk pada waktu mengucap illallah. Ya, ketika kalimah ilallah itsbat daripada syahadah di dalam tahiyat itu, dan digerak-gerak itu dengan jari telunjuk yang kanan, tiada lainnya. Jari telunjuk kanan, tiada yang lainnya. Katalah kalau jari dia putus, maka tidak diganti dengan jari tengah atau jari manis atau jari selain daripada yang jari telunjuk. Katalah putus, tetap dia macam tu. Dia tak ada pula ditukar ganti dengan ibu jari kah atau mana-mana jari yang lain. Tiada boleh daripada mana-mana jari kanan dan kiri, tidak ditukar ganti. Dan sunat pula bahawa jangan pemandangan yang melampau gerak telunjuknya, dan menggerakkan telunjuk itu hal keadaannya menghadap kiblat, dan diniatkan dengan gerak-gerak itu akan mengesakan Allah dan ikhlas akan dia. Wallahu a'lam. Masa kita solat, mata kita ni ada 2 tempat. Ada 2 tempat yang mata kita ni melihat selain daripada tempat sujud. Bermula daripada kita solat, kita tengok tempat sujud. Allahu Akbar, bukan menghadap ke depan. Kata orang yang berada di Baitullahil Haram, berada betul-betul dia solat depan Kaabah. Kita berapa minit lagi? 5 minit, okey. Walaupun dia solat depan multazam, depan Kaabah, dia bukan menghadap ke arah Kaabah, tapi menghadap wajahnya, matanya, mukanya ke arah tempat sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rukuk juga melihat tempat sujud. Bukan masa rukuk tu dia tengok jari jemari kaki, bukan. Dan masa rukuk jangan kita terlepas. Ada yang terlepas ke betis. Ini betis ni dalam bahasa Arab namanya saq. Sin alif qaf, saqun. Dan jangan pula, ini namanya dalam bahasa fakhdun, paha. Dia mesti mengenggam. Rukbah tu kepala lutut. Ya, dalam keadaan dia renggangkan. Mata tengok tempat sujud. Baik. Sampai akhir ada 2 tempat yang mata kita tidak melihat tempat sujud. Masa bila? Pertama ketika tasyahud awal. Bermula daripada tasyahud awal, bermula daripada jari telunjuk naik, melihat. Kita lihat situ. Yang kedua ketika tasyahud akhir. Ya, kalau salat maghrib, asar, isyak kan ada 2 tasyahud, tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Kalau salat tu ada 1 tasyahud, salat yang 2 rakaat
rakaat. Dan solat subuh atau solat-solat sunat dan seumpamanya, sekali je lah mata kita tengok. Ya. Nah, mata kita hanya melihat jari telunjuk. Sampailah kita mengakhiri kalimah fil alamina innaka hamidum majid. Ya, sampai akhir. Selain daripada itu semua tempat sujud. Ya. Tetapi boleh juga kita sekiranya ada keperluan menoleh ke kanan ke kiri, tak mengapa. Ya, anak kita main-main, abang dengan adik main kejar-kejar. Kemudian akhirnya main jeruk-jeruk tali kat leher. Itu boleh tengok. Ya. Pada asalnya menoleh selain pada tempat sujud hukumnya makruh. Tapi kalau ada keperluan tak mengapa. Kita pun tengok. Begitu juga anak kita main-main di sebelah kita ni, abang dijerut ke adik di leher. Kita boleh tegah. Haramkah perbuatan itu? Tidak. Batalkah? Tidak. Makruhkah? Tidak. Sebab itu maaf, saya pernah solat dekat Kelang. Dekat Ion Kelang, musalla, prayer room, ada satu mu'allaf. Saya solat zuhur, satu mu'allaf, dia dokong anak dia. Masa dia berdiri, dia dokong. Allahu Akbar. Rokok, dokong. Masa dia sujud, dia letak anak sebelah sujud. Tapi saya tak tegur. Dalam hati saya, barangkali dia mengkaji, dia mempelajari hadis. Boleh tak solat yang seumpama itu? Jawapannya boleh. Tapi orang Melayu yang kurang faham bab agama, mungkin dia tegur, ni apa ni, nak sembahyang ke nak dokong anak? Kalau nak dokong anak tak payah sembahyang. Mungkin dia buat begitu, anak dia lasak, anak dia buas. Begitu juga dalam hadis, saya baca dalam hadis, boleh kita memenuh hayyah al-aqrab, ular kecil yang boleh memudaratkan kita, begitu juga skorpion atau skorpion. Kalau jengking, boleh kita memukul. Kerana di zaman Nabi solat bukan macam kita, ada kapit, ada bumbung, ada tiang, bumbungnya pelepah-pelepah tamar, pasir-pasir, kadang-kadang ada ular, ada kalajengking. Maka kalau kita boleh elak, kita elak. Kalau kita dalam keadaan duduk, kalajengking datang, maka boleh kita mengambil selipar, katuk. Tapi jangan bercakap, ambil ke benda, ambil. Nak sembahyang pun dikam. Tak ya. Cukup. Batal tak solat? Jawapannya tidak. Ya, kerana Nabi membenarkan boleh memukul. Artinya dalam keadaan tertentu. Ya, betul lah pada asalnya solat bergerak maka boleh membatalkan solat. Itu pada asalnya. Begitu juga solat pejam mata. Hukumnya makruh. Tapi kalau ada sebab dia berbuat demikian, jelek itu orang solat keperbagaian pakaian baju, ada berwarna-warni. Yang depan tu pula pakai baju t-shirt, ditulis kat belakang tu follow me. Follow me, apa yang aku nak ikut dia? Dia bukan imam. Jadi nak menghilangkan kecelaruan, kejam. Ini disebut dalam kitab Zadul Ma'ad, karangan Imam Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala. InsyaAllah kita sambung kuliah kita di masa yang akan datang.